Nas'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal amal, amma ba'd. Akhlisun niyyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, insya-Allah kita sambung pada perkataan muallif rahimahullah, faslun awwalu ma yanbaghi an-nadharu fihi, iaitu awal perkara yang sepatutnya ditekankan oleh seorang hamba yang mukallaf. Kata pengarang, wa awwalu ma yanbaghi an-nadharu fi ma'rifatullah ta'ala bid-dalil. Kata pengarang rahimahullah, dan perkara pertama yang wajib untuk diperhatikan akannya atau diperhatikan kepadanya ialah ma'rifatullah. Nampak mana-mana ulama pun, mana-mana ulama ahli sunnah wal jamaah, apa yang ditekankan pada perbahasan apabila seseorang itu dia ingin menjadi salik, dia ingin menjadi orang yang mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah dia mesti mempelajari ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain yang terutama sekali ialah ma'rifatullah. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi ma'rifatullahi wa rasulihi wa dinih. Iaitu awal perkara yang wajib diketahui oleh seorang hamba ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian rasulnya, dan kemudian agama-agamanya. Maka ini adalah kewajipan yang terutama kerana Nabi SAW bersabda, afdalu ma qultu Nabi SAW bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Seafdal amalan yang dibuat oleh seorang hamba ialah dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka iman adalah syaratun liqabulil a'mal. Iman adalah syarat untuk diterima semua amalan yang lain. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah melainkan seorang itu dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Jadi implikasi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bererti semua perkara yang dilakukan di dunia ini daripada amalan-amalannya itu adalah ibarat debu-debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana ia tidak didasari dengan iman dan akidah yang sahih. Maka hendaklah seseorang dia memerhatikan terhadap perkara-perkara yang terkait dengan keimanan, perkara-perkara yang terkait dengan akidah, supaya kelak dia punya amalan di hari akhirat akan dikira sebagai amalan-amalan yang soleh. Kerana syarat amalan soleh itu diterima mestilah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini juga disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Mafhumnya, barang siapa yang beramal, yang melakukan amal-amal yang salih, min dzakarin aw untha, sama ada daripada lelaki ataupun mahupun perempuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Kerana syarat bagi amal-amal kebaikan itu diterima daripada lelaki mahupun daripada perempuan ialah dia mukmin, dia orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka perkara pertama yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah, awwalu ma yanbaghi, perkara pertama yang wajib untuk diperhatikannya, an-nadharu fi, diperhatikan padanya. Apa dia? Ma'rifatullahi ta'ala bid-dalil, iaitu dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Dan bila disebut dalil di sini, maksudnya adalah dalil akli dan dalil naqli. Dalil dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam perbahasan ahli sunnah wal jamaah, apabila melibatkan ilmu akidah yang bersifat nazari, maka dalil itu terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dipanggil sebagai dalilun akli, dalil akli. Yang kedua ialah dalilun naqli, dalil yang naqli. Dalil akli ialah
akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera, bukan khayalan. Bukan khayalan, bukan sesuatu perkara yang dia takhayulkan, yang dia tasawurkan, kemudian dianggap benda itu sebagai fakta. Tidak. Tetapi ia adalah hasil daripada natijah daripada pemikiran yang sejahtera. Dan pemikiran yang sejahtera, dalil akli, tidak akan bertentangan dengan dalil nakli. Dia tidak akan bertentangan dengan dalil nakli. Dia mesti berselari dan bersepakat dengan dalil nakli. Itu adalah yang disebut sebagai nazari. Maka orang yang mempunyai akal yang sejahtera, dia pasti tidak akan menolak tentang perbahasan dalil-dalil tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama kita waktu-waktu kecil dia ajar dalil Allah wujud ialah wujudnya alam. Nampak macam simple, tetapi perbahasannya lebih lagi daripada tu. Kerana apa? Kerana dengan semata-mata kita mengetahui bahawasanya wujudnya alam ini adalah sebagai dalil wujudnya Allah, tanpa kita mengetahui di manakah wajah istidlal, di manakah wajah pendalilan dia, maka di situ sebahagian orang akan gagal faham. Lalu jadilah seperti sebahagian golongan Wahabiyah yang dikata pengajian sifat 20 ni memenatkan akal. Wal'iyadzubillah. Sedangkan pengajian sifat 20 inilah yang telah memelihara kemaslahatan akidah sejak daripada tahun 300 Hijriah sampailah sekarang. Metodologi ataupun manhaj yang diperkenalkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi inilah yang berjaya membendung pemikiran-pemikiran yang sesat. Keseluruhannya, bukan satu pemikiran, bahkan keseluruhannya. Daripada pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Syiah, pemikiran Qadariyah, pemikiran Jabriyah, pemikiran Batiniyah, pemikiran Mujassimah, pemikiran golongan-golongan yang menyimpang, yang mutatarrif, yang ekstremisme, semua dibendung dengan pengajian sifat 20. Kerana dalam pengajian sifat 20 itu telah menjelaskan bagi setiap satu perbahasan itu ada padanya penjelasan-penjelasan tentang apakah yang bercanggah dengan manhaj ataupun metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu mereka yang berada di luar daripada kelompok Ahli Sunnah ni, mereka akan cari jalan untuk mengkritik dan kondem pengajian sifat 20. Kerana apa? Kerana sejak daripada dulu pengajian sifat 20 inilah yang mempertahankan akidah masyarakat. Lihat bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau telah menggunakan metodologi Asy'ariyah Maturidiyah untuk menjadi dasar kepada pembebasan Palestin. Di mana dia telah mempertahankan dan menjelaskan akidah Ahli Sunnah ini sejak daripada dia menguasai kerajaan Fatimiyah di Mesir, menguasai banyak negeri-negeri Arab, Hijaz, Yaman dan seumpamanya. Maka dia telah mengarahkan pemerintah-pemerintah yang di bawah kekuasaannya supaya mengajarkan anak-anak murid yang berada di sekolah-sekolah dengan suatu matan akidah yang namanya Aqidatus Salahiyah. Dan kemudiannya bagi orang-orang awam selain daripada peringkat-peringkat sekolah, dibacakan kitab matan akidah mursyidah pada setiap hari di atas menara azan sebelum subuh. Sehingga semua masyarakat faham. Dan keadaan ini berterusan setelah kewafatannya sehingga 400 tahun. Sehingga 400 tahun masih lagi dibaca di negara Islam seperti di Mesir akan Aqidatul Mursyidah. Dan terkandung dalam perbahasan Aqidah Mursyidah itu adalah tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah kita belajar dalam kitab akidah yang sebelum ni, antaranya kitab Aqidah At-Tahawiyah yang telah kita baca. Ringkasannya berada pada kitab Aqidatul Mursyidah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seorang itu dia mesti kekal berada bersama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama ada dalam akidahnya maupun dalam fiqahnya maupun dalam tasawufnya, terutamanya pada akidahnya mestilah dia kekal berada dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah supaya dia tidak rugi di hari akhirat kelak. Sebab tu diletakkan awwalu ma yanbaghi an-nazaru fihi ma'rifatullah ta'ala bid-dalil. Maka dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala
bagi akli ialah dengan wujudnya alam ini. Kerana wujudnya alam ini membuktikan kepada kita bahawasanya wujudnya pencipta. Sebagaimana kita melihat tulisan, akal kita langsung menghukumkan mesti ada penulisnya. Siapa yang menulisnya? Sebagaimana akal kita melihat sebuah lukisan, akal kita pasti menghukumkan mesti ada yang melukisnya. Siapakah pelukisnya? Maka begitu juga bila kita lihat alam ini, matahari yang silih berganti dengan bulan, cuaca yang silih berganti kemarau dan hujan, musim yang silih berganti di antara musim panas, musim sejuk, musim luruh, dan juga musim empat musim tu, musim panas, musim sejuk, musim luruh dan musim bunga. Empat musim bagaimana ia sering ataupun silih berganti di antara satu sama lain. Sudah tentu pada akal kita, sebagaimana kita faham bila kita melihat satu lukisan, pasti akal kita menghukumkan mesti ada pelukis. Maka bagaimana seorang etis yang tidak menerima ketuhanan, dia boleh melihat alam ini tanpa akalnya berfikir, takkanlah musim yang silih berganti ni dia berlaku dengan sendirinya, tanpa ada satu kuasa yang mencipta perkara tersebut, yang mengatur kejadian tersebut. Maka akal yang sihat pasti akan menatijahkan kewujudan alam ini, aturan alam semesta ini, mestilah ada yang mengaturnya, mestilah ada yang mentadbirnya, mestilah ada yang menciptakannya. Itu mafhum daripada suratul Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb, Tuhan yang mencipta alam semesta ini, yang mentadbir alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Bagi alamin, bila kita sebut alamin maknanya sekalian makhlukat. Kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah itu dinamakan sebagai alam. Kenapa kita ni dinamakan alam? Kerana kita dalam subjek dulu, kalau zaman kita kecil dulu, tak tahulah yang ni kan, yang lahir tahun 80-an, waktu dia kecil bila sekolah rendah, kita ada subjek alam dan manusia. Apa makna alam di sini? Alam di sini, kata ulama, yusammal alamu alaman li'annahu alamatun ala wujudillah. Dinamakan alam itu alam kerana dia adalah bukti, alamah. Alamah ni apa? Bukti atas kewujudan Allah. Yakni dengan wujudnya alam, akal kita boleh berfikir dengan natijah bahawasanya Tuhan itu wujud. Tuhan tu mesti wujud. Kerana tak mungkin Tuhan tak wujud. Tak mungkin Tuhan tak wujud kerana alam ni wujud. Akal kita akan menatijah alam ni wujud, mesti ada satu kuasa yang mencipta, yang mentadbir dia sesuai dengan aturannya. Dia takkan jadi dengan sendirinya. Akal kita sendiri faham, beras, kalau kita ambil beras, kita letak dalam air, dia takkan jadi nasi, melainkan akan ada orang yang memasaknya. Dan apabila wujudnya nasi yang telah masak, kita akan faham bahawasanya mesti ada yang memasaknya. Siapa yang memasaknya? Manusia, namanya sekian-sekian. Akal kita tak boleh brain, akal kita tak boleh fikir orang yang menolak ketuhanan lalu mengatakan semua perkara ini terjadi dengan sendirinya. Evolusi daripada satu sel kemudian berkembang menjadi seperti yang sekarang ni. Wal'iyadzubillah. Ini adalah kebodohan akal yang terbodoh yang pernah kita dengar. Kebodohan akal yang terbodoh yang pernah kita dengar. Setiap perkara mesti ada pencipta yang mengkhususkannya dengan suatu keadaan berbanding dengan keadaan yang lain. Yang mengkhususkannya dengan suatu sifat berbanding sifat yang lain. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dalilun akli. Itulah dalil nazari. Itulah dalil yang kita gunakan akal yang sejahtera. Dan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan dalil naqli juga kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afillahi syak. Afillahi syak. Tiada keraguan pada kewujudan Allah. Dan Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran mengajarkan kita supaya kita berfikir dengan nazari, dengan akal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan bukti wujudnya Allah Ta'ala itu ada pada diri kalian. Pada diri kalian. Afala tubsirun. Tidakkah kalian berfikir? Apa bukti dia? Sebahagian mufassirin kata wa fi anfusikum ialah penciptaan sistem pencernaan yang ada dalam badan makhluk, dalam badan manusia. Di mana kalau kita fikir, subhanallahil azim, bayangkan makanan yang kita cerna, makanan yang kita makan, kita masuk mulut, katalah malam ni kita makan kambing golek, kita makan burger, kita makan nasi, kemudian kita makan buah, kemudian kita minum air dan sebagainya. Lalu makanan tu masuk ke dalam perut kita. Dalam perut ni Allah Ta'ala telah menciptakan satu sistem pembahagian di mana setiap anggota di dalam abdomen kita memainkan peranan yang begitu penting. Ada sistem usus yang akan mencerna makanan yang solid dan ada sistem buah pinggang dan hati yang akan memindahkan kita punya zat-zat ataupun segala perkara yang berfaedah untuk diserap dalam usus dan diserap dalam hati, masuk ke dalam darah. Dan kita ada sistem buah pinggang yang menyingkirkan toksik-toksik. Lalu kata ulama, wa fi anfusikum, bayangkan daripada satu lubang, ulama menjelaskan daripada satu lubang, iaitu anak tekak. Di situlah kita makan dan di situlah kita minum. Kemudian Allah Ta'ala boleh menciptakan satu sistem yang sangat kompleks sehinggalah akhirnya Allah telah menyediakan bagi makhluk itu atau bagi manusia itu dua pula sistem perkumuhan, dua pula sistem pembuangan, iaitu kemaluan hadapan, kubulnya untuk mengeluarkan cairan, untuk mengeluarkan cecair, dan kemaluan belakang ataupun duburnya adalah untuk mengeluarkan perkara yang solid. Ini menunjukkan bahawasanya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, yang mana kita dah cerna makanan, dah habis makan semua, tapi Allah Ta'ala boleh cipta satu sistem filter yang mengasingkan solid dengan liquid, dan kemudian sistem tersebut juga bertindak balas terhadap badan kita untuk menyebarkan segala zat-zat ataupun segala faedah-faedah dan manfaat-manfaat, vitamin-vitaminnya dan mineralsnya untuk masuk dalam badan kita. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Dan di situ ada dalil, takkanlah badan kita yang menciptakan sendiri perkara-perkara tersebut. Of course ada Tuhan yang menciptakan dan mengaturkan ianya sedemikian rupa. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Bagaimana ia diciptakan? Jika kita melihat pada penciptaan unta, bukan saja unta, tapi pada binatang-binatang yang lain pun ada padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Arab dia sangat signifikan dengan unta kerana unta menjadi tunggangan yang utama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala mengambil salah satu contoh daripada ciptaannya untuk membuktikan kepada orang-orang Arab ini, kepada masyarakat ni, bahawasanya pada unta itu sendiri ada dalil bahawasanya Tuhan itu maha berkuasa. Lihat pada unta bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kelopak matanya. Kelopak mata unta tu seumpama ada spek. Unta ni dia ada dua kelopak mata. Bila dia biasa, dua-dua kelopak terbuka. Tapi bila ribut pasir, satu kelopak akan tutup, namun kelopak tu boleh nampak. Kelopak tu akan tutup. Kalau macam kita pakai spek, kita pakai spek, barulah mata kita dihalang daripada masuk pasir ke apa. Biasa kita pakai goggle lah. Yang mana goggle tu akan melindung, ada border-border, sisi-sisi yang melindung betul-betul mata daripada masuk habuk dan sebagainya, macam goggle underwater tu kan. Tapi kalau mata unta, dia tak perlukan dah ni. Mata unta tu dia dah ada satu kelopak yang Allah Ta'ala ciptakan, dia boleh tembus melihat di padang pasir walaupun dalam keadaan ribut. Dan ketika mana kelopak kedua tu tutup, jika dia rehat, tidur, maka kelopak kedua akan tertutup. Begitu juga Allah Ta'ala menciptakan unta dengan suatu bonggol
Yang mana unta ni apabila dia minum, dia boleh bertahan selama beberapa minggu untuk berjalan di atas padang pasir tanpa dia minum lagi. Subhanallah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akal yang sihat boleh menatijahkan bahawasanya Tuhan kita itu maha berkuasa. Sudah tentulah ciptaan-ciptaan ini adalah sebagai dalil bagi buktinya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan akal jugalah kita menatijahkan Tuhan kita itu juga tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun Allah Ta'ala daripada sudut nakli Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai', tetapi secara nazari, secara akli juga, akal kita akan berfikir, kalaulah Tuhan ini seumpama makhluk, kenapa dia Tuhan dan aku makhluk? Kenapa aku tak boleh jadi Tuhan seperti dia? Sebagaimana sebagian orang, dia sangka bahawa saja Tuhan tu adalah bertangan, berkaki, berjisim, seperti mereka yang menyembah berhala, wal'iyadu billahi ta'ala. Bagaimana akal mereka boleh terima berhala yang lemah itu sebagai Tuhan mereka? Sedangkan berhala itu kalau banjir pun dia tak boleh nak selamatkan diri dia. Sedangkan berhala itu kalau boleh, kalau ditukul ataupun diketuk pun tidak boleh menepis apa-apa yang memukulnya. Sedangkan berhala itu kalau dibuat sesuatu padanya pun dia tak boleh mempertahankan dirinya. Mustahil. Bahkan kalaulah seumpamanya setara dengannya, maka jika seorang dia menyembah satu manusia lain, seorang manusia menyembah satu manusia lain, adakah akal dia tak boleh berfikir bahawasanya dia manusia dan aku manusia, kenapa dia layak disembah dan aku tidak layak disembah? Wal'iyadu billah. Maka dengan akal yang sihat, akal kita akan menatijahkan Tuhan kita tak serupa dengan kita. Kalau dia serupa dengan kita, nescaya dia berhak, kita juga berhak disembah kerana dia serupa dengan kita. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian Allah Taala berfirman, laisa kamitslihi syai', dan pada akal kita bahawasanya sudah tentu Tuhan itu tak serupa dengan kita, dan sudah tentu Tuhan itu berlainan dengan kita, dan sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh akal kita. Tetapi kita meyakini bahawasanya Tuhan itu wujud dengan dalil nazari. Kerana wujudnya alam ini bukti wujudnya Tuhan. Tanpa kita menatijahkan pada fikiran kita Tuhan itu bertempat, berarah, beranggota, kerana itu adalah makhluk. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu adalah dalil yang kita panggil sebagai akli dan juga dalil yang naqli. Kata pengarang rahimahullah, wa ma'lumun anna marra as-samaa'a marfu'atan wal arda mawdu'atan wa shahada al-abniyata al-muhkamata khususan fi jasadi nafsihi alima annahu la budda lis-san'ati min sani'in walil mabni min banin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, tambah Imam Ibn Jauzi rahimahullah, wa ma'lumun, dan diketahui wahai anak bahawasanya anna man ra'as samaa'a marfu'ah, bahawasanya sesiapa sahaja yang melihat langit itu tidak bertiang. Marfu'ah itu langit itu terapung di atas kita tanpa tiang. Langit mana ada tiang? Wal arda mawdu'ah, dan bumi ini terletak. Bumi ini terletak pada paksinya, pada tempatnya. Wa syahadal abniyatal muhkamata khususan fi jasadi nafsi, dan dia melihat binaan-binaan yang tersusun, binaan-binaan yang terbina dengan cantik, terlebih-lebih lagi apa yang telah tersedia pada dirinya. Diri kita ni binaan yang Allah Ta'ala susun dengan tangan, yang Allah Ta'ala susun dengan kepala. Kenapa kepala bukan dekat lutut? Kenapa kepala dekat atas? Kenapa lutut di sini? Kenapa sendi di sini? Kenapa itu? Kenapa ini? Kita lihat pada diri kita. Apakah kita tidak memikirkan diri kita ni dah begitu sempurna sebagai makhluk? Diri kita ni dah begitu sempurna. Subhanallahil azim. Allah Ta'ala letakkan kemaluannya di situ. Allah Ta'ala letakkan perutnya di situ. Allah Ta'ala letakkan kepalanya di situ. Allah Ta'ala letakkan situ, di situ, di situ. Allah Ta'ala telah mengkhususkannya dengan suatu perkhususan. Akhirnya jadilah dia manusia. Maka dia melihat pada diri dia, Masya Allah, kenapa kepala bukan dekat siku? Kenapa kepala dekat sini? Masya Allah, kalau kepala dekat siku, cuba kita bayangkan. Kalau kepala dekat siku, apa akan jadi? Cuba kita bayangkan kalau telinga dekat lutut, apa jadi? Maka Allah Ta'ala telah meletakkan semua tempat yang ada pada badan kita ini dengan sesempurna mungkin sebagaimana kita ni adalah makhluknya.
Maka dia melihat pada dirinya fi jasadi nafsih, alima annahu, maka dia tahu sebagai dalil nazari yang kita dah ceritakan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, alima annahu, dia pasti akan tahu sesungguhnya la budda lis-san'ati min sani'in, tidak sesuatu yang tercipta dengan kesempurnaan seperti ini, dengan langit yang tidak bertiang, dengan bumi yang terhampar, dengan bukit yang ada paksi, dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, dengan jasad manusia yang indah, maka la budda lis-san'ati min sani'in, sudah tentu ada sani'nya, penciptanya, walil mabni min banin, dan setiap binaan itu mesti ada yang membinanya. Siapakah dia yang membinanya? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pentahqiq dia meletakkan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti bagi kita yang berfikir. Contohnya ayat bagi langit, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, dalam surah Ar-Ra'd. Allah lah yang telah menjadikan langit itu terangkat di atas kita, terapung di atas kita, bighairi amadin, tanpa ada tiang. Tarawnaha, yang kalian boleh lihat, mana ada tiang? Langit tak ada tiang. Maha suci Allah, subhanallahil azim. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran tentang bumi pula, wala arda wada'aha lil anam, dan bumi ini telah Allah Ta'ala hamparkan, Allah Ta'ala telah bentangkan, Allah Ta'ala telah ciptakan lil anam, untuk kita manusia-manusia, binatang-binatang. Subhanallahil azim. Nah, inilah yang dipanggil sebagai dalil nazari, dan diperkuatkan lagi dengan dalil yang naqli daripada Al-Quran. Thumma, kata pengarang, thumma yata'ammalu dalila sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa akbarul dalaili Al-Quran. Kata pengarang rahimahullah, kemudian setelah itu dia bertaammul pula dengan dalil, dengan nazari tadi, akan kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akbarud dalail, dan dalil yang paling ampuh membuktikan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada kecil telah dikenali sebagai orang yang ummi, yang tidak pernah dihantar ke sekolah, yang tak pernah dihantar untuk diajar membaca, dan tidak pernah dihantar untuk diajar menulis. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat ummi bagi Nabi adalah madah, adalah pujian bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana orang Arab, mereka sendiri tahu bahawasanya Muhammad ini memang tak membaca dan tak menulis. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, mengkhabarkan kepada mereka tentang Al-Quran, maka mereka tahu keindahan yang ada pada Al-Quran itu bukan daripada baginda. Yakni bukan daripada ciptaan baginda, bukan daripada rekaan baginda, bukan daripada mana-mana buku, dan Al-Quran itu adalah wahyun munazzalun ala rasulih. Wahyu yang diturunkan ke atas Rasulnya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hatta al-an, sehingga sekarang Allah Subhanahu wa taala telah telah mencabar golongan musyrikin Makkah. Walaupun pada ketika itu kita tahu Al-Quran ini adalah mu'jizat. Apa makna mu'jizat? Melemahkan amrun khariq lil adah, perkara yang mencari adat, yang melemahkan mu'jiz yakni a'jaza, melemahkan apa? Melemahkan adat kaum yang diutuskan pada ketika itu. Yakni adat manusia bangsa Arab pada ketika itu, yang mana Nabi SAW diutuskan kepada bangsa Arab pada ketika itu. Bukan makna kepada bangsa Arab saja, tapi Nabi SAW rahmatan lil alamin. Tetapi bahasa dan Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab.
Dan Nabi diutuskan di kalangan orang Arab pada ketika itu. Maka yang dicabar adalah orang Arab. Hatta kalau selain Arab pun pasti tidak akan dapat perbuat seumpama Al-Quran. Maka orang Arab pada ketika itu, budaya mereka adalah syair. Budaya mereka adalah syair. Mereka ada pasar-pasar yang menjual syair. Kerana syair itu suatu perkara yang diagungkan oleh bangsa Arab. Sehingga kalau seorang itu tidak dapat bersyair, maka itu adalah suatu aib bagi dia. Kalau dia tak pandai bersyair, dia kena pergi pasar beli syair supaya dia boleh bersyair di hadapan orang. Maka apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka tahu bahawa ini bukan syair. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar mereka. Ittahadda. Allah cabar mereka. Fa'tu bi suratim min mithlih. Fa'tu bi suratim min mithlih. Datangkan satu surah yang paling kecil, yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Datangkan yang seumpama dengannya. Sampai sekarang, hatta sampai sekarang, mereka tak mampu. Orang-orang kafir tidak mampu. Pasti orang Islam akan ditanya. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan ayat Quran, subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala juga lah yang memelihara Al-Quran. Sampailah di penghujung ketika hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengangkat Al-Quran. Yani Al-Quran diangkat daripada muka bumi ini sehingga tidak ada satu ayat Al-Quran yang kekal di atas muka bumi ini. Namun begitu sampai pada waktu itu tidak akan ada seorang pun di kalangan manusia yang mereka dapat bersalahan dengan atau yang dapat mendatangkan suatu perkara yang sama seperti Al-Quran. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi, Al-Quranul ladzi a'jazal khalqa ayyatu bi suratin min mithli. Pasti mereka ini tidak akan dapat datang. Bahkan Allah Ta'ala berfirman kat sini, fa'tu bi suratin min mithli. Yang terakhir dalam cabarannya adalah surah mithli. Pada asalnya 10, kemudian 3, kemudian 1. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai sekarang tak ada orang yang mampu untuk mendatangkan satu ayat seumpama Al-Quran. Fa idza thabata indahu, dan apabila telah sabit bagi dirinya, yakni telah yakin bagi dirinya wujudul khaliq, akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, wa sidqar rasul, dan kebenaran rasulnya. Kebenaran rasul bukan sahaja dilihat pada mukjizatnya Al-Quran, tetapi ada banyak yang lain. Tetapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran yang masih kekal lagi sampai sekarang sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka telah kenal, mereka telah yakin tentang wujudnya Allah dan yakin tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib taslimu ananihi ila syara', maka wajiblah ke atasnya untuk menyerahkan, yakni pada maksud wajib taslimu ananihi ila syara' ialah hendaklah dia menyerahkan dirinya kepada Islam. Yakni hendaklah dia memeluk agama Islam dan hendaklah dia patuh kepada hukum hakam syarak. Dia patuh kepada akidah Islam dan dia patuh kepada hukum hakam syarak. Famata lam yaf'al dalla ala khalalin fi i'tiqadi. Dan apabila dia tidak berbuat yang demikian, maka itu akan merosakkan akidah dia. Itu adalah sebagai bukti ataupun sebagai tanda bahawasanya ada perkara yang tak kena pada keyakinan dia. Kerana orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti dia akan submission, dia akan menyerahkan diri dia kepada syarak, iaitu dia mematuhi segala hukum hakam syarak. Dia akan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mungkin akan terjebak dalam melakukan dosa-dosa, kerana kita bukan maksum. Tidak ada seorang manusia selain daripada anbiya, daripada para rasul dan anbiya yang maksum.
sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kebanyakan anak Adam itu adalah mereka yang melakukan dosa. Hatta para wali tidak maksum daripada dosa. Boleh jadi mereka terjebak dalam dosa. Kalau kita ni orang awam apa lagi? Kita ni orang awam. Boleh jadi kita buat dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa yang besar. Maka kita terjebak daripada melakukan dosa. Kita tak maksum. Jangan sangka kita maksum daripada dosa. Kita tak pernah maksum daripada dosa. Boleh jadi kita melakukan dosa yang kecil. Boleh jadi kita melakukan dosa besar. Tapi Nabi SAW bersabda, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan salah, orang yang melakukan dosa adalah orang yang taubat. Jangan kita bila dah buat dosa, kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita taubat. Sebab tu kata guru kami Syekh Dr. Jamil Halim Al-Husaini rahimahullah taala, hendaklah kita perhatikan pada diri kita. Kita ni terlalu banyak buat dosa. Sebenarnya, sehari-hari kita terlalu banyak buat dosa tanpa kita sedar pun. Banyak kita buat dosa. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha memberi rahmat. Kadang-kadang Allah Taala timpakan ujian sikit pada kita, kita dah mengeluh. Sedangkan Allah Taala telah banyak mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Taala telah banyak mengecualikan kita daripada azab-azabnya. Bayangkan dalam sehari-hari hari ini, berapa banyak dah kita buat dosa. Kalau kita seorang yang buat muhasabah, hendaklah kita muhasabah diri kita. Tapi hendaklah kita kembali semula bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi, khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Sama ada dosa kecilnya adalah dosanya adalah dosa kecil maupun dosa yang besar. Ingat, kita tidak maksum daripada melakukan dosa. Kalau kita ada melakukan dosa, maka hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa cukup sampai malam ni je. Kita cut short sikit untuk malam ni. Sebenarnya saya tengah berprogram ni, tapi tak sampai hati untuk tangguhkan kuliah. Maka kita buat juga kuliah. Alhamdulillah kita dapat bersama untuk ambil barakah majlis ilmu pada malam ni. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. InsyaAllah kita jumpa pada sesi akan datang. Kita cuba markup 10 minit pada sesi akan datang. Kita panjangkan sikit perbahasan daripada kitab Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. So terima kasih semua kerana sudi join pada malam ni. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi